Buletin Didik 23 September bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini, antara permohonan yang dikemukakan KPM kepada Kementerian Keuangan MOF ialah kadar baharu rancangan makanan tambahan RMT, peranti untuk guru dan penambahbaikan infrastruktur sektor pendidikan khas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, pihaknya berpandangan kadar RMT iaitu RM2.50 ketika ini sudah lama tidak disemak. Kita mohon supaya kadar itu dilihat semula, ditambah baik kadar itu, kerana kita sedar di luar sana ramai pengusaha-pengusaha kantin yang sampaikan kepada kita tentang perkara ini. Itu merupakan satu perkara, satu inisiatif yang kita mohon supaya dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan dalam belanjawan yang akan datang. Selain itu, Datuk Dr. Razzie memohon agar MOF mempertimbangkan bagi menyediakan peranti untuk guru. Ia berikutan ketika ini guru hanya mempunyai meja kerja dan tidak seperti penjawat awam lain yang turut dibekalkan peranti. Keperluan peranti itu selaras dengan keperluan sistem pendidikan negara yang sedang bergerak ke arah digitalisasi. KPM dalam pada itu juga memohon perhatian diberikan kepada infrastruktur murid berkeperluan khas yang dilihat jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju. Susulan pelaksanaan sistem perekodan data yang dijangka bermula hujung tahun ini, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD tidak boleh lagi meminta dan data pemarkahan pentaksiran bilik darjah PBD daripada guru-guru. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, sistem perekodan data itu yang merupakan satu platform untuk guru-guru memasukkan markah PBD murid tahun 4, 5, 6 dan tingkatan 1, 2, 3 bakal meringankan tugas guru kerana tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali dalam sistem yang berlainan. Jelas Datuk Dr. Razzie, pendekatan terbabit adalah sebahagian daripada transformasi pendidikan bertujuan meningkatkan kecekapan sistem pendidikan melalui pendigitalan. Bincang dan apa keputusan kita adalah untuk menyediakan satu platform khusus di mana guru-guru di seluruh negara akan masukkan markah untuk PBD ini dalam satu platform sahaja. Dan sekiranya ada maklumat yang diperlukan oleh JPN dan PPD, kita boleh benarkan certain access control. Perkara itu dijelaskan oleh Datuk Dr. Razzie dalam sidang media selepas Majlis Wadah Aspirasi Menteri Kanan Pendidikan. Jelas Datuk Dr. Razzie lagi, sekatan maklumat pelajar dan sekolah itu dibuat untuk mengelakkan perbandingan keputusan peperiksaan dilakukan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Sekatan itu juga mengelakkan PBD akhir tahun seakan-akan dijadikan kayu pengukur utama kemenjadian murid. Kehangatan sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia masih terasa walaupun sudah melabuhkan tirainya bagi edisi ke-65 Isnin lalu. Tidak terkecuali meraikan upacara penutupan Bulan Kebangsaan penuh ceria anak-anak cilik prasekolah di Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu, Kuala Langat, Selangor. Pelbagai aktiviti dijalankan sejak 1 Ogos lalu bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan murid prasekolah berusia 5 dan 6 tahun. Memiliki jumlah kelas prasekolah terbanyak di Malaysia, program membabitkan kesemua 9 kelas terdiri daripada 225 murid bersama 34 guru dan 8 pembantu pengurusan murid PPM. Kita dapati anak-anak ini sedar bahawa kemerdekaan ini adalah satu nilai yang perlu dipertahankan dan sebagai rakyat Malaysia kita perlu berbangga kerana kita menjadi warga negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Jadi pada saya matlamat dan juga objektif yang sekolah gariskan ini telah berjaya kita capai dan ianya memberikan satu impak yang sangat baik kepada murid khususnya. Bertemakan pahlawan dan Sri Kandi Kemerdekaan, antara aktiviti yang dijalankan ialah pertandingan mewarna, pertandingan sajak serta nyanyian lagu patriotik. Dan kemuncaknya perarakan merdeka sempena sambutan Bulan Kebangsaan sebagai simbolik penutupan program.
Sambutan hebat yang diterima filem Mat Kilau di Pawagam memberi inspirasi kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di Kangar Perlis untuk menghasilkan video pendek sempena sambutan Bulan Kebangsaan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis. Menariknya, idea itu berjaya membantu mereka muncul juara bagi kategori sekolah menengah. Video bertemakan pahlawan Mat Kilau berdurasi 3 minit itu meraih 15,000 tontonan di platform YouTube. Penghasilan video dilakukan sepenuhnya 16 pelajar sekolah terbabit yang dibimbing guru sains dan kimia Siti Faridah Mat. Mereka mengambil masa 2 hari melakonkan petikan babak dalam filem berkenaan, manakala proses suntingan siap dalam tempoh 3 hari. Sebelum kami syuting, kami ada tengok dulu babak-babak Mat Kilau. Kami ada tengok di Amal Central, Cikgu Siti Faridah. Buat research filem di Amal Central. Di Amal Central kami bawa satu kumpulan ni dan kami tengok. Dan lepas tu kami decide nak ambil babak mana. Proses tu kami guna masa yang agak terhad selepas peperiksaan sekolah. Jadi tak dapat nak kumpul ramai pelajar lah. Tapi alhamdulillah walaupun pelajar yang sikit tapi memberi komitmen yang tinggi dalam penghayatan watak, dalam teknikal. Alhamdulillah lah orang kata kerja yang bersungguh-sungguh tu dapat hasil lah. Kemenangan itu membolehkan mereka membawa pulang hadiah berjumlah RM300. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai berkenan menyampaikan hadiah dan merasmikan majlis penutupan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat JPN Perlis yang diadakan di Pusat Kurikulum Kem Tasuh dekat Padang Besar semalam. Dalam pada itu, murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Putra Kangar Muhammad Adam Akasha Cik Musrisha memenangi anugerah pelakon terbaik keseluruhan dalam pertandingan video pendek sempena sambutan Bulan Kebangsaan anjuran JN Perlis itu. Adam Akasha mencuri tumpuan hadirin dengan persembahan seni silat yang dilakukan secara spontan ketika menerima hadiah dari Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai. Masuk sonok-sonok. Lepas tu tiba-tiba menang. So adalah Acan nak masuk pergi kebangsaan. Minggu depan adalah nak pergi kebangsaan. Lepas tu tolong doakan saya berjaya. Adam Akasha melakonkan watak utama sebagai Mat Kilau mewakili sekolahnya dalam kategori sekolah rendah. Video mereka berjaya meraih 85,000 tontonan di platform YouTube sekaligus memenangi anugerah Platinum. Pertandingan itu disertai 104 buah sekolah di Perlis. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman, melalui pertandingan yang dianjurkan itu, murid didedahkan dengan konsep redesign yang merangkumi 4 elemen iaitu approach, delivery, space dan marketing. Kita dapat melihat potensi yang ada kepada guru-guru dan juga pelajar sekolah kita. Dan yang paling penting sekali, marketing yang dibuat itu juga menunjukkan bahawa apabila ada 1.1 juta viewers untuk video yang menang tadi, pada saya dia adalah satu fenomena barulah dalam bidang pendidikan negeri Perlis. Tahun 2022 membawa sinar buat Sekolah Agama Yayasan Islam Kelantan YIK yang bukan sahaja unggul dalam pencapaian akademik dan kegiatan ko-kurikulum tetapi turut cemerlang dalam acara sukan di peringkat negeri dan kebangsaan. Selain menjuarai kejohanan sukan Sekolah-Sekolah Agama Malaysia Kesuma ke-22, baru-baru ini YIK juga muncul johan keseluruhan bersama Kedah dalam pertandingan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMAN ke-8.
Kehebatan atlet YIK pada Kesuma ke-22 terselar selepas berjaya mempamerkan semangat juang yang tinggi sehingga berjaya merangkul 3 kejuaraan bagi acara bola sepak, bola tampar lelaki dan pimpong lelaki. Diikuti gelaran Naib Johan bagi acara bola tampar perempuan dan tempat ketiga dalam acara badminton bagi kategori lelaki dan perempuan. Kejuaraan ini merupakan kali ke-7 buat YIK selepas kali terakhir Kesuma diadakan pada 2019 yang mana ia tidak dapat diadakan disebabkan pandemik COVID-19. Dalam kejohanan itu, YIK berjaya mengalahkan 12 pasukan lain. Sementara itu, menerusi MISMAM ke-8, Kedah dan Kelantan diumumkan sebagai johan bersama setelah berkongsi pencapaian dalam acara yang dipertandingkan iaitu 3 johan, 2 naib johan dan 3 pingat tempat ketiga. Program anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu disertai 14 negeri dengan keseluruhan kontijen seramai 600 orang. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menubuhkan Brigade Sukarelawan IPT #KPT-Prihatin sebagai langkah persediaan untuk membantu mangsa bencana terutama dalam menghadapi fenomena monsun timur laut pada November ini. Menterinya, Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, penubuhan brigade yang membabitkan 20 universiti awam serta beberapa universiti swasta itu juga akan membantu menyelaraskan aktiviti serta program kesukarelawanan yang pada ketika ini dikendalikan oleh Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia MASCOM. Jelas beliau, menerusi penubuhan brigade itu, tahap kesiapsiagaan pihak terbabit dipertingkatkan sekaligus sentiasa bersedia menyumbang tenaga kepada pihak memerlukan. IPT dapat menyertai Brigade Sukarelawan IPT ini. Selain daripada memberi bantuan, dia juga akan mendidik semangat supaya prihatin kepada masyarakat dan dapat juga mengulurkan bakti mereka kepada masyarakat setempat. Pelancaran Brigade Sukarelawan IPT itu disempurnakan beliau bersama Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, sempena program KPT Prihatin Tuah UTM Sejahtera, anjuran Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM di air keruh. Datuk Seri Noraini berkata pihaknya sentiasa bersedia untuk menggerakkan semua anggota brigade berkenaan sekiranya berlaku bencana, termasuk banjir besar di seluruh negara pada bila-bila masa. Saintis Jepun berjaya mencipta lipas cyborg yang berperanan mengesan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan, terutamanya ketika bencana gempa bumi. Lipas cyborg itu dipasang dengan sebuah beg mengandungi sel solar dan elektronik yang dikawal melalui alat kawalan jauh. Saintis Kenjiro Fukuda dan pasukannya di Institut Penyelidikan Gergasi Jepun RIKEN menghasilkan filem sel solar fleksibel setebal 4 mikron dan boleh dimuatkan pada perut serangga. Filem ini membenarkan lipas cyborg bergerak dengan bebas manakala sel solar menjana kuasa mencukupi untuk memproses dan menghantar isyarat ke organ deria di bahagian belakang serangga terbabit. Ia bagi membolehkan lipas cyborg memasuki kawasan berbahaya dengan lebih cekap berbanding robot. メインで考えている想定される使用場所は災害現場での人命探索です。特に地震などでビルが倒壊して瓦礫に人が埋もれている、そのような環境の時に狭い隙間の中に入り込めるようなものを実現する、こういったものが有望なアプリケーションであると考えて我々は研究を進めております。 Tambah Fukuda, bateri di dalam robot kecil cepat habis. Jadi masa untuk penerokaan dan pencarian mangsa menjadi lebih singkat. Faedah utama serangga cyborg ialah apabila ia berkaitan dengan pergerakan, serangga terbabit bergerak sendiri. Jadi tenaga elektrik yang diperlukan tidak seberapa.
Fukuda memilih lipas Madagascar untuk eksperimen kerana ia cukup besar untuk membawa peralatan dan tidak mempunyai sayap yang boleh menghalang. Walaupun beg galas dan filem dilekatkan di belakang, pepijat boleh melintasi halangan kecil atau membentulkan diri apabila terbalik. Cabaran seterusnya ialah mengecilkan komponen supaya serangga boleh bergerak dengan lebih mudah dan membenarkan pemasangan penderia dan juga kamera. Mengenai rancangan televisyen, filem dan lagu, Korea Selatan antara yang paling ke hadapan. Bagi meraihkan budaya pop Korea Selatan, satu pameran diadakan di London. Pameran diadakan di Museum Victoria dan Albert di London di bawah tema Hallyu The Korean Wave. Hallyu bermaksud gelombang Korea yang dikatakan bermula pada akhir abad ke-20 apabila dunia mula beralih arah kepada kandungan hiburan dari Korea Selatan. Hampir semua tentang budaya negara itu dipamerkan. Daripada kumpulan sensasi BTS kepada instrumen dan pakaian tradisional. Item lain termasuk kostum popular rancangan Squid Game, model bilik mandi daripada filem terbaik Oscar Parasite dan kostum yang dipakai oleh artis seperti G-Dragon, Artis dan aespa. Pameran dijadual dibuka hampir setahun sehingga 25 Jun 2023. Semua sekolah di Algeria mula mengajar dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di samping bahasa Perancis. Ia membabitkan murid tahun 3 sebaik mereka kembali ke sekolah pada Rabu lalu bagi tahun persekolahan baru di negara itu. Ia juga selaras pengumuman oleh Presiden Abdel Majid Tebboune pada Jun lalu. Semua 20,000 murid tahun 3 di seluruh Algeria terbabit dalam program itu. Proses dilakukan secara berperingkat dan turut membabitkan pelajar sekolah menengah. Di sekolah rendah, pelajar tahun 3 akan diajar bahasa Inggeris selama 90 minit seminggu, manakala bahasa Perancis 5 jam. Di sekolah menengah, pelajar perlu mengikuti kelas bahasa Perancis selama 5 jam seminggu dan 3 jam seminggu dalam bahasa Inggeris. Perbezaannya masih tinggi kerana sebagai koloni Perancis, bahasa dari negara itu masih menjadi bahasa kedua terpenting di Algeria selepas bahasa Arab. Okey, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okey. Sukan Malaysia sekali lagi membuktikan bahawa kita memang layak menang ke atas Thailand. Terkejut apabila Thailand menyamakan kedudukan kepada satu sama pada minit akhir waktu kecederaan. Penentuan sepakan penalti, keputusan kembali memihak Malaysia. Malaysia menang 5-3 dan layak ke perlawanan akhir penentuan juara Piala Raja Thailand. Seimbang pada awal permainan, minit ke-32 Malaysia mula menjarakkan diri. Berpunca hantaran tepat Muhammad Safawi Rashid, pemain pertahanan Corbin Ong mudah menampan masuk gol pertama perlawanan. Kedudukan kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Separuh masa kedua, Thailand meningkatkan asakan. Ketangkasan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Mohamad mempertahankan gawang negara wajar dipuji. Malah Ahmad Shihan juga wajar dinobatkan pemain terbaik bagi perlawanan itu. Secara keseluruhan, kesungguhan skuad Harimau Malaya ketara apabila semua pemainnya turut bertungkus lumus menyumbangkan tenaga masing-masing. Minit akhir waktu kecederaan, insiden pemain tengah Muhammad Nur Azam Abdul Aziz didakwa mengasari pemain lawan menyebabkan dia dilayangkan kad kuning kedua dan diarah keluar padang. Berpunca satu sepakan percuma dan tandukan oleh Pansa Hembibun, Thailand akhirnya dapat juga menyamakan kedudukan. Penentuan sepakan penalti, Malaysia sekali lagi menampilkan aksi meyakinkan. Semua tiga sepakan awal kedua-dua pasukan membolosi gawang lawan masing-masing. Sepakan penalti keempat, Malaysia sekali lagi menemui sentuhan gol apabila sepakan Declan Lambert terus ke dalam gawang Thailand.
Thailand mula tertekan apabila Ahmad Shihan menafikan sepakan penalti keempatnya menerusi Supachok Sarachat. Keputusan sah milik Malaysia apabila Corbin Ong menyempurnakan sepakan penalti kelima Malaysia. Malaysia menang 5-3. Ia juga kemenangan kedua berturut-turut Malaysia ke atas Thailand selepas turut menundukkan pasukan itu 1-0 pada pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 pada Jun tahun lalu. Untuk perlawanan akhir Ahad ini, Malaysia akan berdepan Tajikistan. Sukan Malaysia Sukma 2022, sukan squash melabuhkan tirai hari ini dengan 2 pingat emas menjadi rebutan. Harapan Kedah untuk mengungguli kedua-dua acara doubles wanita dan lelaki tidak kesampaian. Hanya kejayaan gandingan adik-beradik Aifa dan Aira Azman menambah koleksi pingat emas kontingen negeri itu. Acara doubles wanita akhir paling mencuri tumpuan menerusi penampilan Aifa dan Aira. Berdepan gandingan Sabah Lai Wen Lee dan Yi Zingying, pertarungan sengit berlangsung sejak awal lagi. Menang 11-10 pada set pertama, Aifa dan Aira terus tampil konsisten pada set kedua. Mereka melengkapkan aksi dengan kemenangan 11-6, menamatkan perlawanan yang berlangsung selama 28 minit. Kejayaan itu bagaimanapun tidak dapat disusuli Ong Sai Hong dan Muhammad Hafiz Zafri Abdul Harif dalam saingan doubles lelaki. Mereka tewas kepada pasangan Kelantan Muhammad Amir Amirul Azhar dan Wee Ming Hock dalam perlawanan yang berlanjutan sehingga 3 set. Amir dan Ming Hock menguasai set pertama dengan kemenangan 11-9, namun dibalas Sai Hong dan Hafiz yang memenangi set kedua 11-5 sekaligus mengheret permainan ke set penentuan. Tuah menyebelahi Amir dan Ming Hock menang 11-9. Secara keseluruhannya, Kedah mengungguli acara squash dengan 2 emas dan 3 perak, manakala Sarawak, Wilayah Persekutuan dan Kelantan masing-masing meraih 1 daripada 5 pingat emas yang dipertandingkan. Kedudukan Johor selaku pendahulu kutipan pingat sudah tidak boleh dipintas. Kedudukan pingat setakat jam 6.30 petang tadi, Johor mengumpul 72 pingat emas, 44 perak dan 41 pingat gangsa. Pencabar terdekat Wilayah Persekutuan 49 pingat emas, 52 perak dan 60 pingat gangsa. Melengkapkan 5 kontingen teratas, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Hari terakhir Sukma MSN 2022 cuma ada 12 pingat emas untuk direbut. Sukma MSN 2022 menawarkan 391 pingat emas. Perlumbaan kereta solar di Afrika Selatan baru-baru ini mengakhiri buletin didik. Salah satu pasukan terlibat ialah Solar Flare yang aktif melaksanakan projek STEM bersama murid kurang berkemampuan sejak 10 tahun lalu. Saya Fazilah Hani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.